نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Terima kasih kepada Puan Hajah Zainun selaku moderator ataupun pengerusi halaqah ataupun majlis ilmu kita pada pagi ini, kepimpinan sahabat pencinta Al-Quran, seterusnya ibu-ibu jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua pada pagi ini? Saya doakan mudah-mudahan semuanya berada dalam, bukan hanya dalam kesihatan yang baik, bukan hanya dalam keadaan ceria, bukan hanya dilimpahi dengan rezeki yang melimpah ruah. Kita bukan hanya dikurniakan dengan keluarga, rezeki yang bahagia, tetapi yang lebih utama juga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan keindahan, kemanisan iman, kekuatan, kesuburan iman, sehingga dengan iman itu dapat kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita bangkit dan bangun melakukan ibadah, memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Dan sudah tentulah iman antara harta ataupun harta yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nilainya mungkin sebesar zarah, ianya tidak boleh menandingi dengan apa jua bandingan harta wang ringgit yang manusia miliki pada hari ini. Kerana dengan nilai iman itulah jua, apabila manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar, di mana Allah Taala menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat pada harta benda dan juga anak pinak, yang mungkin pada hari ini manusia boleh banggakan dengan anaknya yang ramai, keturunan mereka yang hebat dan juga berjaya. Mereka boleh menandingi manusia dengan keramaian, dengan kebanyakan kelimpahan harta yang mereka miliki. Tetapi di saat mereka berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, saat itu tidak ada manfaatnya harta dan anak pinak kamu, melainkan kamu yang datang kepada Allah dengan iman yang sejahtera. Dengan iman yang sejahtera. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak kaki anak Adam alaihi salam sehingga dipersoalkan kepadanya 4 perkara. An umrih fima afnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang umurnya, ke mana dia telah gunakan umurnya? Sepanjang kehidupannya atas muka bumi ini, sama ada dia hidup selama 50 tahun, selama 60 tahun, 70 tahun, adakah masa dan umurnya itu telah digunakan pada ketaatan kepada Allah ataupun sebaliknya? An syababih fima ablah, kata Nabi SAW. Tentang masa mudanya, ke mana telah digunakan? Ke mana telah dimanfaatkan masa mudanya?
dengan perkara yang melalaikan kepada Allah atau kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, ana rizqihi min aina iktasabahu wa madza anfaqah. Tentang rezeki ataupun hartanya, an mali, ataupun rezeki yang Allah berikan kepadanya, dari mana sumbernya yang diperolehi dan ke mana dia belanjakan. Bukan hanya satu soalan, seperti mana waktu umur dan juga waktu mudanya. Berkenaan dengan harta, Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang dua perkara, iaitu tentang sumbernya, dan yang kedua ialah tentang ke mana yang telah digunakan. Yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi ma amila bih, madza amila bih. Aku makalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkait dengan apa yang sedang kita jalankan sekarang. Allah akan tanya tentang ilmunya. Kita belajar banyak ilmu, tapi Allah akan tanya di akhirat besok, wahai anak Adam, kamu memperoleh ilmu, kamu mencari ilmu, kamu belajar tentang ilmu, tetapi ke mana telah kamu gunakan ilmu yang telah kamu pelajari? Jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan mukaddimah yang ringkas itu tadi, dengan kita menikmati, dengan kita mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita insaf dan bermuhasabah tentang umur kita, tentang waktu muda dan sihat kita, tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita, harta yang kita miliki. Begitu juga dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kita ruang, beri kita kesempatan, beri kita kemudahan sebenarnya untuk belajar, untuk kita memahami. Tetapi kita juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu pagi. Jangan lupa kita ungkapkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ini di antara doa yang kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah. Ya Allah, kurniakan kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Wa yaqinan sadiqa. Keyakinan yang benar kepadamu, ya Allah. Wa ilman nafi'ah. Dan ilmu yang bermanfaat. Apalah gunanya sekiranya masa yang begitu banyak dihabiskan, tenaga yang telah dikorbankan, bahkan juga mungkin wang ringgit pada hari ini. Tidak ada belajar yang percuma. Perlu mendaftar, perlu korbankan, memperuntukkan masa. Tetapi kita sangat mengharapkan keredaan Allah daripada ilmu yang kita belajar itu. Dia memberi manfaat kepada kita, dia memberi kebaikan kepada kita. Yang sentiasa kita ungkapkan selepas waktu solat subuh kita ialah Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a, hati yang khusyuk padamu ya Allah, wa ilman nafi'ah, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan tayyibah, rezeki yang baik ya Allah, wa amalan mutaqabbala, dan ilmu ataupun dan amalan ya Allah. Ini satu doa yang sangat baik. Bahkan ia merangkumi segala kesempurnaan yang diinginkan oleh makhluk kepada penciptanya. Ya Allah, kami nak iman kami ini iman yang sempurna padamu ya Allah. Sangat berharga. Ya Allah, kami nak keyakinan yang benar-benar kepadamu ya Allah. Keyakinan yang benar. Kami inginkan rezeki yang baik padamu ya Allah. Kami nak ilmu yang memberi manfaat kepada kami ya Allah. Dan yang lebih penting juga ya Allah, selepas kami belajar ilmu, kami dapat rezeki yang baik ya Allah. Kami nak juga ya Allah, amalan yang kami buat ini yang penuh tulus dan ikhlas kepadamu ya Allah, ialah amalan yang diterima ya Allah, mudah-mudahan. Kita tak nak nanti amalan kita yang pernah Nabi sifatkan kepada para sahabat, Nabi kata akan sampai nanti satu masa umat Islam di mahsyar, mereka datang dengan bergunung-gunung pahala. Dan gunung pahala itu seumpama gunungnya Tihamah, satu gunung yang besar di Yaman. Tapi Nabi kata saat itu, pahala yang mereka bawa di hadapan Allah, ia menjadi seumpama debu-debu yang berterbangan. Lantas para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, sifatkan kami siapakah kumpulan dan kelompok itu, wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, mereka itu, kumpulan itu, ialah mereka datang dengan pahala solat, dengan pahala puasa, dengan pahala infakkan harta mereka kepada Allah dan juga pahala-pahala yang lain. Tetapi di saat mereka bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga pahala-pahala yang mereka bawa sebesar gunung Tihamah itu akhirnya menjadi hancur berkecai, menjadi seperti debu-debu berterbangan. Jadi para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita mendoakan dan kita sangat-sangat mengharapkan ilmu yang kita belajar, amalan yang kita laksanakan, ia benar-benar memberi manfaat antara hubungan dua perkara ini, yang akhirnya setiap amal ibadah yang kita kerjakan yang berlandaskan ilmu yang kita tahu dan belajar ini akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu sebuah sedikit mukaddimah tentang iman, tentang ilmu, tentang amalan. Mudah-mudahan sejenak akan memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita sedikit pencerahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan atas dasar niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan diterima di sisi Allah, ya. Dan kita terus istiqamah atas jalan ini. Bukan sesuatu yang sangat mudah. Setiap orang ada turning point dia mungkin untuk berubah menjadi baik. Tetapi untuk bergerak, untuk terus kekal di atas jalan istiqamah ataupun jalan kebaikan ini, sudah tentu menuntut kepada pengorbanan. Sudah tentu menuntut kepada kekuatan. Kerana di hadapan kita, banyaknya jalan yang berliku-liku dan juga ranjau yang sedang menanti dan juga menghalangi kita daripada terus bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini wa iyyakum, terima kasih. Insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan sambungan kuliah kita pada poin yang ke-29, ya, iaitu berkaitan dengan masih lagi kitab kita Adabul Mufrad, yang masih lagi kita membahaskan tentang berbuat baik kepada mak dan ayah kita, berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Dan poin kita pada pagi ini ialah kita akan sambung, iaitu berkaitan dengan hukuman kepada orang yang derhaka kepada orang tuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada jemaah kita, ada urusan sebagainya, silakan. Telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Yazid, dia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Uyainah bin Abdul Rahman dari ayahnya iaitu Abu Bakrah bahawasanya Nabi SAW bersabda, ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila li sahibih al-uqubata ma'a ma yudkhiru min al-baghi wa qati'atir rahim. Allahu akbar. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada dosa yang lebih cepat akibatnya bagi pelakunya beserta dosa-dosa yang telah diperbuat, yang telah lakukannya, daripada dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturrahim. Allah Rabbi, ya. Jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ini merupakan bukan sekadar hadis biasa, bahkan ia merupakan berkaitan dengan ancaman. Ancamannya dah bukan saja berkait dengan soal ancaman di akhirat besok ataupun di alam barzakh. Ancaman ini, kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih cepat akibatnya. Satu dosa yang mungkin tidak ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita baca hadis, yang jelas Nabi kata antara dosa yang Allah tak tangguh di hari kiamat ialah dosa antaranya melakukan penderhakaan terhadap mak ayah. Ya? Akibatnya, kita jangan anggap disumpah jadi batu seperti tanggang yang kita tengok dalam drama dan filem. Bukan hanya halilintar datang menyambar kita. Dia boleh jadi hukuman uqubah daripada Allah Ta'ala itu datang dalam pelbagai bentuk. Ini yang sangat kita takuti. Ataupun mungkin hanya dalam keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam rezeki kehidup,
keberkatan dalam kehidupan rumah tangga, keberkatan dalam berkenderaan. Semua ini, sebab itu kata para ulama, setiap dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu akan ada kesannya terhadap kehidupan manusia. Ianya boleh berlaku pada pelaku dosa itu, pada anak isteri, pada keluarganya, pada kenderaannya, pada rumahnya, pada hartanya, dan seluruh yang berkait dengan dirinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita dengar ancaman begini, sudah tentu menjadikan kita orang yang gentar dan takut dengan dosa yang kita lakukan kepada Allah dan juga kepada manusia. Terutama dalam hadis yang kita bincang pada pagi ini, dia berkait dengan dosa yang orang ada darah daging dengan kita. Sebab itu disebut dengan orang yang berbuat zalim ni jangan. Orang buat zalim ni apa? Dia meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Jangan kita salah faham orang buat zalim ni hanya merujuk kepada pemimpin saja, kepada ketua. Kita juga boleh berlaku zalim terhadap orang lain. Dan kita juga boleh berlaku zalim terhadap diri kita. Mata yang Allah beri pada kita, kita gunakan untuk melihat selain perkara yang baik dan halal. Kita telah menzalimi. Tidak meletakkan perkara yang kena ataupun adil pada tempatnya. Mulut yang Allah Ta'ala beri kepada kita, untuk kita gunakan untuk berzikir, membaca Quran. Bercakap perkara yang baik. Kata Nabi, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khair aw liyasmut." Nabi kata bagi orang sesiapa yang beriman kepada Allah, yang beriman pada hari kiamat, sama ada dia berkata baik ataupun dia akan diam. Maknanya itu yang kena pada tempat dia. Untuk mulut ni, sama ada dia cakap baik ataupun dia akan diam kalau dia tahu dia tidak boleh bercakap benda yang baik. Begitulah dengan seluruh diri kita ini. Jangan sesekali kita zalim. Jangan sesekali kita zalim. Apatah lagi menzalimi manusia. Sebab itu antara perkara juga yang ditegakkan oleh Nabi SAW ialah setiap amalan orang yang melakukan pahala ataupun amalan soleh kepada Allah, pahalanya tak akan naik sejengkal dari atas kepalanya, melainkan 3 golongan. 3 golongan ni yang buat amalan banyak, semayang banyak, baca Quran banyak, tapi pahalanya tak naik lebih sejengkal dari atas kepala. Antara ini siapa ialah golongan yang bermusuh, memutuskan silaturrahim. Tadi ada kita sebut tadi kan, yang buat zalim dan memutuskan silaturrahim. Semayangnya banyak, haji umrahnya kerap, sedekahnya banyak dikeluarkan, puasa Isnin Khamis sunatnya banyak. Tetapi apabila dia memutuskan silaturrahim, banyak pahala yang dibuat tadi, Nabi kata dia naik tak lebih sejengkal dari atas kepalanya. Selain golongan yang kedua, iaitu isteri yang dimurkai oleh suaminya. Ini hari ni para isteri yang banyak rajin menuntut ilmu, yang rajin banyak baca Quran, puasa sunat dan sebagainya, tetapi tidak ada kepatuhan, yang tidak ada ketaatan atas perkara yang benar kepada suami-suami mereka, sehingga suami memarahi ataupun tidak redha terhadap mereka, walaupun banyaknya amalan dia itu, ia tidak memberi apa manfaat kerana pahala naik tak lebih sejengkal dari atas kepala. Dan golongan ketiga ialah pemimpin yang berbohong, yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya ataupun orang di bawah kepimpinannya. Kalau pemimpin ni diketahui orang yang soleh, orang yang mungkin rajin sembahyang berjemaah dan sebagainya, ya, dan menunjukkan kepimpinan yang baik, tapi satu benda dia buat, dia zalim, dia buat satu benda yang dia berbohong, maka amalan soleh yang dia lakukan itu tidak memberi apa-apa erti kepadanya kerana pahalanya tidak naik lebih sejengkal daripada kepalanya. Ini perkara yang perlu kita bimbangi. Sudah tentulah kalau ancaman di dunia sudah pun kita bimbang dan kita takut, apatah lagi ancaman dan hukuman, uqubah daripada Allah. Sesungguhnya Allah kata, inna azabi lasyadid, inna Allah sari'ul hisab. Allah ini menghitung dengan begitu cepat. Allah ini menghukum dengan begitu dahsyat dan kuat azabnya sangat pedih kepada para hamba-Nya yang melakukan kezaliman. Yang melakukan kezaliman. Dan Nabi pernah beri panduan. Nabi kata, tolonglah orang yang zalim dan orang yang dizalimi.
Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak tolong orang yang zalim? Kalau kami tolong orang yang dizalimi itu, kami faham, kami tahu cara dia." Kata Nabi, tolonglah orang yang zalim itu, menghalangnya dari terus melakukan kezaliman. Dan tolonglah orang yang dizalimi itu ialah menyelamatkan dirinya daripada terus dizalimi oleh orang yang zalim itu. Nampak? Nabi beri panduan yang cukup baik supaya perkara kezaliman, perkara yang zalim ini tidak dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Bahkan tengok betapa cantiknya panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan kezaliman pun Nabi minta kita cegah, tegur, selamatkan dia daripada melakukan kezaliman tersebut. Baik, seterusnya. Dia tengok poin yang ke-30. Apa nasihat Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca terus matan dia ya. Apa pendapat kamu tentang zina, minum khamar, minum arak dan mencuri? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebelum kita sambung hadis ni, kita tengok adab para sahabat dengan Nabi. Banyak kali dalam event, Nabi tanya para sahabat. Setiap kali Nabi tanya begitu, walaupun terlahan jawapan, agakkan mungkin sebagian sahabat boleh teka dengan soalan yang begitu mudah yang ditanyakan oleh Nabi. Tetapi tengok bagaimana adabnya mereka kepada Allah dan juga Rasul. Sentiasa mereka akan menjawab. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Subhanallah. Ya? Inilah bentuk penghormatan. Inilah bentuk kemuliaan para sahabat ini. Bila dalam Quran Allah kata, janganlah kamu angkat la tarfau sautan Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu di depan Nabi. Jangan kamu menunjukkan diri kamu sombong di hadapan Allah dan juga Nabi. Sahabat ini menunjukkan pembuktian dalam banyak kejadian bersama Nabi. Mereka menunjukkan sifat ketundukan, tawaduk, hormat mereka kepada Nabi SAW. Nabi tanya tentang apa yang kamu tahu tentang zina, minum arak dan mencuri ni. Kata Nabi, itulah perbuatan-perbuatan keji yang mendatangkan akibat. Mahu tak kalian kalau aku tunjukkan kepada kamu paling besarnya dosa-dosa besar? Iaitu kata Nabi ialah dengan mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, derhaka kepada orang tuanya. Sambil beliau bersandar dan duduk bersimpuh-simpuh, beliau berkata, dan perkataan dusta. Allahu Rabbi. Ya? Ini di antara ancaman yang cukup besar. Kalau tadi berkaitan dengan keluarga ialah silaturrahim, kan? Menghubungkan silaturrahim ini dengan keluarga, termasuk dengan mak ayah, adik-beradik, keluarga, sepupu, saudara dan sebagainya. Ini merupakan perkataan silaturrahim. Kalau kita dengan orang lain, itu dipanggil kita ukhuwah Islamiyah. Kita berukhuwah. Kalau kata ustaz, saya nak jumpa kawan saya ni, sebab tu apa? Saya nak menghubungkan silaturrahim. Silaturrahim itu bukan. Kan? Itu kawan kita berukhuwah. Dengan keluarga, barulah silah hubungan rahim. Rahim daripada kandungan kita yang sama dulu dengan keluarga adik-beradik kita. Sesuatu benda yang tidak akan boleh diputuskan sama sekali. Walau dengan apa keadaan sekalipun. Ya? Baik. Okey, ada soalan tapi izinkan saya untuk menjawab soalan yang ditanya oleh sahabat kita ini di hujung ataupun sebelum saya tamatkan kuliah ini ya. Terima kasih kepada yang bertanya, insya-Allah, supaya kita tak putus perbincangan kita tentang bagaimana sikap kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan manusia, terutamanya dengan ahli keluarga. Sebab itu dalam Quran Allah kata, berilah harta sedekah kamu kepada siapa dulu? Kepada fuqara, kepada orang masakin, wal aqriba, kepada kaum kerabat, orang yang lebih dekat terdahulu. Sebab itu Nabi SAW bila terima wahyu daripada Allah, Nabi akan panggil ahli keluarganya terlebih dahulu. Nabi kumpulkan keluarganya. Nabi sampaikan peringatan-peringatan, mengajak mereka kepada Allah. Hari ini, jangan hanya seronok dengan keluarga ni dalam soal makan saja, dalam soal bercuti saja, dalam soal family day saja berkumpul. Bagus, itu cantik dah. Tetapi alangkah indahnya juga apabila kita dapat libatkan keluarga kita dalam perkara ilmu, dalam perkara iman.
dapat kumpul sembang tu comel dah kan. Kalau kita dapat bersembang ataupun bertemu, jalin hubungan tu dah bagus dah. Tapi baiknya kalau kita kata, ya Allah, ajak keluarga, jom kita pergi umrah sama-sama, beribadat, merasai kemanisan. Jom kita pergi masjid, dengar kuliah. Jom kita dengar kuliah ilmu ini. Tengok, kita kongsi dengan keluarga kita, bukan hanya kongsi makanan, bukan hanya kongsi kebahagiaan, bukan hanya kongsi harta, kan? Ni mak ayah kita dah meninggal, jom kita faraid. Bagus. Tetapi berapa ramai hari ni yang sayang kepada keluarga dia, sayang pada mak dia. Dia bukan hanya kongsi harta, kongsi kebahagiaan, kongsi itu. Tetapi dia juga berkongsi ilmu dan juga berkongsi perkara-perkara yang bermanfaat. Kan? Kerana kita sayang keluarga kita, seperti mana kita hidup atas bahagia atas dunia ini, kita juga ingin bersama dengan keluarga kita di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik. Jadi kata Nabi SAW, Nabi kata dampak kesan, dampak dosa tu ada di dunia ni. Ada. Dari segi psikologinya. Bahkan sebagian ulama kata, dosa ini kalau orang sujud ni, ada wajah sinar pada wajah, kesan wuduk pun dah ada. Min atharis sujud, kesan sujud ada pada wajahnya. Dari segi mafhum mukhalafahnya pula. Maksud sebaliknya, wajah orang yang zina, wajah penzina, wajah peminum arak, wajah pencuri, wajah orang yang menderhaka pada ibu, orang yang ini akan terlihat pada dirinya. Akan terlihat pada dirinya. Dan dampak kesan dosa itu akan kena. Saya sebutkan tadi. Sama ada pada diri, sama ada pada keluarga, sama ada pada harta, sama ada pada kerjaya, sama ada pada kehidupannya. Ini satu perkara yang sangat perlu kita jaga. Kerana kita inginkan kehidupan kita sesuatu benda yang baik. Para ulama salafus soleh, hanya selipar mereka putus je. Selipar mereka yang putus. Mereka mula bermuhasabah kepada Allah. Akan apa perkara yang mereka lakukan dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok, benda yang kecil. Apabila ada sahaja kenderaan unta tunggangan, kuda mereka yang mengamuk ataupun sakit, mereka segera akan bermuhasabah. Tentang apa yang Allah ingin uji. Kadang-kadang bukan berkaitan dengan dosa pun, tapi mereka cepat bermuhasabah tentang apa sikap dan hubungan mereka dengan Allah. Apabila berlaku ujian dalam rumah tangga mereka, hubungan dingin antara suami isteri dan juga fitnah di kalangan anak-anaknya, orang-orang beriman akan cepat beristighfar kepada Allah, akan cepat membandingkan, akan cepat bermuhasabah dirinya, hubungannya dengan Allah tentang apakah yang telah kesalahan yang dilakukan pada hari itu ataupun hari-hari yang sebelumnya. Ini sikap orang beriman. Kerana mereka meyakini bahawa walaupun sekecil-kecil kesalahan dosa yang mereka lakukan, mereka tahu akan ada kesan dalam kehidupan mereka. Tidak perlu tunggu nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita dengar kisah-kisah golongan salafus soleh, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah, mereka itu takut dengan Allah, sehingga kan apa jua yang mereka buat itu, mereka akan pastikan satu benda yang tidak ada hubungan, yang Allah marah dan yang Allah derhaka, yang Allah benci kepada mereka. Kita buat banyak perkara dunia ini nak menggembirakan Allah. Antaranya dengan bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah merupakan satu amalan yang dianggap sebagai wazifatul umur. Taubat satu amalan khusus. Selain pada solat, kita baca Quran, kita bersedekah, kita berpuasa dan kita berzakat, haji dan sebagainya. Taubat ini merupakan amalan sepanjang hayat, wazifatul umur. Dia tak boleh kata, Ustaz, saya dah taubat dah sekali hari itu. Masa darjah 6 kem ibadah nak ambil UPSR. Jangan. Itu buat sebab sekolah wajib kan. Dan waktu itu pun mungkin dosa kita tak berapa banyak sangat. Jadi taubat ini merupakan amalan sepanjang umur hidup kita. Sepanjang. Mesti kena buat. Hari ni berapa kali dah kita istighfar kepada Allah. Dan Allah sangat menggembira. Allah sangat gembira kepada orang yang sentiasa istighfar dan taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbul tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat cinta, sangat sayang, sangat suka kepada orang yang
bertaubat kepada Allah. Sehingga ada hadis yang berkaitan dengan seorang yang sesat di padang pasir dengan untanya, dengan makanan dan minumannya, yang bila dijumpa balik, dia tersasul sebut, terlampau gembira sangat jumpa balik unta dia walaupun tidak mati dah waktu tu, dengan ada makanan minuman, dia kata, Ya Allah, anta abduk wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah hamba-Ku dan akulah Tuhanmu. Terlampau suka sangat ni, jumpa harta yang hilang duduk depan mata sampai tersasul. Nabi kata Allah Ta'ala jauh lagi lebih suka, lebih gembira daripada orang ini kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Ya Allah. Kan seronok kita. Kita dapat gembirakan anak-anak. Kita dapat gembirakan mak ayah. Kita dapat gembirakan suami ataupun isteri kita. Ataupun kawan kita. Ataupun bos kita. Kita sudah cukup seronok kan. Apatah lagi. Yang kita gembirakan ini bukan makhluk, bukan manusia. Yang kita gembirakan ini ialah pencipta bagi seluruh makhluk atas dunia ini. Termasuk diri kita. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak gembirakan Allah, perbanyakkanlah taubat. Perbanyakkanlah taubat kepada Allah. Ya? Kerana kita semua ialah pendosa. Kerana kita datang kepada Allah ini dengan dulunya sebersih kain putih. Yang putih tidak ada dosa. Tapi hari ini kain putih itu telah pun dikotori. Telah pun dikotori dengan titik-titik hitam yang begitu banyak. Sehingga titik hitam itu kita bimbang. Ia menghalangi cahaya. Ia menghalangi kebaikan. Ia menghalangi nasihat-nasihat yang baik kepada kita. Tapi jalan taubatlah yang akan kembali menghilangkan titik-titik hitam yang memenuhi hati-hati kita pada hari ini. Baik. Ada yang tanya, taubat tu macam mana? Taubat yang sebaik taubat ialah taubat nasuha. Kalau kita, kalau bukan taubat, kita istighfar biasa. Setiap hari Nabi SAW tidak kurang 70 sehingga 100 kali. Macam mana nak istighfar pada Allah? Ada berbagai-bagai cara. Yang paling mudah, yang kita biasa sebut, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ataupun cukup memadai dengan Astaghfirullah. 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 Ya? Ataupun Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kita akan biasa. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini juga diajar oleh Nabi SAW. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allah, ampunkan aku ya Allah. Dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Bukan sekadar kita minta ampun, bahkan kita bertaubat. Ada sekali. Ini ada antara lafaz yang baik. Saya ulangi lagi, kalau ada siapa yang ingin mencatat ataupun ingin merakam, iaitu kita menyebutnya Allahumma ghafirli. Allah, ampunkan aku ya Allah. Wa tub alayya. Dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang penerima taubat ya Allah dan engkaulah Maha Penyayang ya Allah. Ulangi setiap hari, bukan sekali hari, berulang-ulang kali. Dan satu lagi lafaz istighfar yang dikenali sebagai Sayyidul Istighfar. Apa dia? Penghulu bagi istighfar. Ini panjang sikit. Tapi semua orang boleh hafal. Semua orang boleh hafal. Saya bacakan dulu, nanti semua boleh cari, dan kalau nanti ada yang minta, saya boleh forward kepada bonda ataupun mungkin kepada kita punya admin kita, nanti boleh dikongsikan. Apa dia? Penghulu bagi segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tengok. Itu doa yang Nabi ajar. Sayyidul Istighfar. Apa kelebihan baca Sayyidul Istighfar ni? Dengar ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini pada waktu siang hari, pada waktu siang, dan dia meyakini Allah Ta'ala mengampunkan dosanya, dan kalau dia mati pada waktu petangnya ataupun malam hari, dia akan masuk syurga. Jadi kalau dibaca tadi, Allahu Rabbi. Dan sesiapa yang baca pada waktu petang ataupun pada waktu malam, doa tadi, dan dia meyakini Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya, kalau dia mati pada waktu siang harinya,
dia akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimilah doa yang saya sebutkan tadi. Bacalah di waktu pagi, tengah hari, petang dan malamnya. Mudah-mudahan ketika Allah menjemput kita dalam keadaan kita mendapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang begitu mudah, hanya 2-3 baris sahaja, yang kita mengharap keampunan, kecintaan daripada Allah, mudah-mudahan Allah akan beri keampunan. Ya? Kemudian sahabat kita tanya juga tadi, bagaimana kita nak taubat kepada Allah? Sudah tentu taubat yang terbaik telah taubat nasuha. Taubat nasuha ni ialah dengan kita bangun kepada Allah. Di tengah malam kita solat taubat kepada Allah. Dengan apa syaratnya taubat nasuha ini? Yang pertama ialah dengan kita menyesali dengan apa yang kita lakukan. Taubat ni maksud dia memang betul-betul kita menyesal. Dia tak boleh minta ampun pada Allah, masih ada sikit ruang dalam hati. Kalau aku ada ruang kesempatan, kalau boleh aku nak buat lagi, ya Allah. Jangan ada. Itu bukan taubat nasuha, itu taubat main-main. Itu taubat main-main. Taubat nasuha ni ialah dia menyesali sungguh. Sesal sungguh, kenapalah aku buat benda tu, ya Allah. Sesal sungguh, ya Allah. Aku minta ampun, ya Allah. Aku tak akan ulangi lagi. Yang kedua ialah dengan membenci perkara tersebut. Dia tak boleh sesal saja, dia kena benci. Itu tanda iman juga. Contohnya dia dah termasuk perangkap. Contohlah, minta na'udzubillah, tak ada kat sini lah mudah-mudahan. Orang yang pernah masuk perangkap zina. Dia ada kesedaran, dia menginsafi perkara itu. Dia menyesal apa yang telah dia buat. Kalau dia hidup zaman Nabi ni, dia kata, habis dah aku kena rejam sampai mati dah ni. Kemudian dia akan benci dengan perbuatan tersebut. Dan membenci apa-apa jalan yang membawa kepada zina. Wala taqrabuz zina. Ya, dengan mendedahkan dirinya kepada perkara-perkara yang tak baik. Dia akan benci. Itu tanda iman. Seseorang yang benci perkara buruk yang dia pernah buat pada masa lampau, itu tanda kemanisan iman. Ingat. Raihkanlah. Dapatkanlah perkara itu. Sesiapa kita pun pernah buat benda yang tak baik. Tiba-tiba dah kita duduk begini, datang perkara itu yang mungkin kita ingin mengingatinya dan ingin kita mengulanginya. Dan kita datang perasaan benci, tidak ingin mengingatinya lagi. Itu tanda kemanisan iman kepada Allah. Raihkan, dapatkan. Walaupun kadang-kadang datang gangguan syaitan, lintasan dalam hati dan jiwa kita, akan kenangan-kenangan dahulu. Tetapi kita tahu itu perkara yang dilaknat, dibenci oleh Allah. Dan kita membencinya untuk mengingatinya, supaya dia tidak datang lagi kepada kita. Kemudian, kita berazam untuk tidak akan mengulanginya. Kita tidak berazam. Kita berjanji kepada Allah. Ya, kita benci, kita menyesal, dan kita berjanji kepada Allah, ini taubat nasuha. Tidak akan sesekali kita akan ulanginya lagi. Jadi taubat. Ingat kisah saya bawa dulu, kisah Hasan Basri. Orang ramai datang jumpa dia di Basrah, tanya tentang bagaimana aku ni dah kahwin lama tak dapat anak. Ada datang, aku ni dah lama kerja tak pernah kaya. Wahai Hasan Basri, Imam, aku ni mengalami penyakit yang kronik yang lama tak sembuh-sembuh. Macam mana aku nak baik, nak sembuh ni? Kata Hasan Basri, kamu istighfar kepada Allah. Mereka menjangkakan Hasan Basri bagi petua, bagi duit pertolongan, tolong doakan untuk mereka. Tak ada. Satu saja jawapan Imam Hasan Basri, kamu istighfarlah kepada Allah. Bila semua tu dah balik, keluarga ditanya pada dia, wahai Imam, kenapa semua orang bertanya tadi tentang masalah hidup mereka, kamu bagi satu jawapan saja, iaitu istighfar. Kata Hasan Basri, yang datang tanya aku tadi itu semua telah berusaha dah. Yang kahwin daripada muda dah berbagai cara mereka usahakan untuk dapat anak. Yang miskin tadi dah berbagai usaha dah mereka buat. Yang sakit tadi berbagai usaha dan ikhtiar mereka buat untuk sembuh. Tetapi hanya satu saja yang menghalangi apa yang mereka minta kepada Allah. Kata Imam Hasan Basri, ialah dosa mereka kepada Allah. Mereka belum bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita lupa pada hari ini, kan? Kita minta banyak perkara. Tetapi ada hutang lagi yang kita bebani kepada Allah. Masih ada hutang pada diri kita, iaitu kerana dosa-dosa kita kepada Allah. Dan Imam Hasan Basri, dia membuktikan jawapannya itu dengan merujuk kepada surah Hud ayat 10 hingga 12. Kita bacakan. Allah kata, maka minta ampunlah kepadaku, sesungguhnya aku akan mengampunkan dosa-dosa hamba-Ku. Ini sifat Allah. Hamba meminta, Allah pasti mengampunkan. Dan kita yakin Allah akan memberi keampunan kepada kita. Kita sangka baik pada pencipta kita. Dan Allah kata, bila hamba-Ku sudah pun
Aku beri keampunan pada mereka, aku akan mendatangkan hujan yang begitu banyak. Tengok, rezeki Allah turunkan. Aku memberikan mereka anak pinak yang ramai. Tengok, jawapan kepada orang bertanya tadi tak dapat anak. Aku akan datangkan kebun-kebun yang baik untuk mereka. Ya Allah, ya Allah. Tengok. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Kan hari ni kita nak rezeki, kita nak anak yang baik, kita nak hujan turun. Allah beri jawapan dengan syarat manusia minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Jadi taubat ini wazifatul umur. Taubat ini ialah tugas sepanjang hidup kita. Ulangi. Jangan kata ustaz, saya dah ikut ustaz suruh tu malam tadi, saya dah buat dah. Iaitu saya benci, saya berazam tak akan buat lagi dan saya saya menyesal. Bukan sekali itu. Ulangi kerana Allah cinta, Allah sayang. Kerana ada dosa yang kita buat, sama ada dosa itu kecil ataupun besar. Dosa itu yang kita buat yang terawal ataupun bila yang terakhir. Dan ada dosa yang kita buat sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Betul tak? Dosa yang tersembunyi dan dosa yang terang-terangan. Boleh jadi yang kita taubat kepada Allah yang kita sedar. Yang kita tak sedar mungkin banyak juga. Jadi ulangilah banyak kali. Kerana Allah sangat mencintai orang yang bertaubat kepada Allah. Baik, kemudian ada lagi yang tanya bagaimana kita nak taubat ni? Macam mana tanda-tanda terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, tandanya cukup mudah. Kita tak perlu nak tengok tanda-tanda yang kata Zahir, atas dahinya ada kesan sujud. Tidak. Nampak tanda kesan air matanya mengalir. Tidak. Tanda yang paling mudah lepas orang bertaubat itulah dirinya sentiasa mengingati Allah. Semakin dekat kepada Allah. Tubuhnya rasa ringan dan manis untuk beribadah kepada Allah. Itu tanda orang taubatnya diterima oleh Allah. Tetapi kalau taubatnya belum betul-betul taubat, dia masih lagi bermain-main, bermudah-mudah dengan dosa, walaupun dia mengungkapkan astaghfirullah, walaupun dia bangun solat malam, tetapi dia masih lagi melazimi perkara-perkara yang jahat, yang maksiat. Itu bukan tandanya. Sebab itulah saya baru balik umrah dan haji. Kalau kita tanya jemaah kita, jemaah tanya saya, Ustaz, macam mana tanda-tanda umrah mabrurah ni? Bawa balik kurma ajwa ke 4 kilo? Adakah tanda umrah ni bawa balik air zam-zam ke Ustaz? Bukan. Ataupun dapat sijin. Sekarang ni kalau aplikasi nusuk tu boleh print sijin. Balik umrah. Itu bukan tanda umrah yang mabrurah. Tanda ibadat kita diterima, taubat kita diterima, ibadah kita diterima oleh Allah di sana, ialah bila baliknya. Boleh mudah lisan kita ni, mulut kita ni, yang dulu duduk banyak pokpek, kita tukar kepada zikrullah. Yang dulunya masa kita banyak di kedai-kedai kopi, banyaknya melayari internet, banyak melayari TikTok, banyak melayari medsos yang tak ada manfaat. Akhirnya kita banyak masa dengan membaca Quran. Pergi pada kuliah ilmu. Orang lelaki pula masanya banyak melazimi rumah-rumah Allah. Di Mekahnya, dia boleh bangun awal pagi, pergi solat. Bila dia balik ke Malaysia, ya Allah, kita lihat dirinya antara terawal berada di rumah Allah. Tuan-tuan, kita boleh tengok hari ni. Tengok di surau masjid kita. Saya boleh tengok, kadang-kadang lepas waktu haji dan umrah, saya tengok, ada 2-3 orang individu yang sebelum ni tak ada dia. Saya tanya baru ni dia seorang. Kata, Ji, orang baru sini ke? Tak Ustaz, saya lama dah. Minta maaf Ustaz, saya baru balik haji. Tengok, ni orang contoh ni. Saya fikir dulu kenapa saya boleh pergi yang tempat yang jauh Ustaz. Jawapan dia orang mungkin tak ada ilmu, tapi tengok kesedaran dia. Kata, Ustaz, dulu saya kumpul duit untuk pergi haji. Jauh tu. 9 jam perjalanan. Surau ni depan rumah saya je Ustaz. Umur dia 70. Sekarang ni surau depan rumah saya tak. Saya fikir logik. Dia kata logik je. Kenapa saya tak boleh sampai kat sini? Dulu saya kena keluar belanja Ustaz nak pergi sana. Korbankan anak cucu saya tinggalkan. Lebih sebulan. Itu tanda dia. Hari ni, kalau orang yang dah bertaubat kepada Allah, hatinya sangat tenang. Sangat lapang. Dia merasai ketenangan dalam jiwanya. Dia merasa ringan, manis, mudah, seronok beribadah. Itu tanda taubat kepada Allah diterima. Tapi kalau dia masih rasa sempit dadanya, dia masih teringat nak buat benda mungkar, taubatnya belum beres kepada Allah. Taubatnya belum beres kepada Allah. Kalau taubatnya tadi hanya urusan kepada Allah, tanda taubat juga diterima oleh Allah ialah dosa sangkut paut dengan manusia. Juga kena bertaubat. Dengan manusia ni bukan sekadar cukup meminta maaf.
Bukan sekadar kita sambungkan ukhuwah Islamiah ataupun silaturahim. Kita mesti pulangkan haknya. Kita pernah curi barang saudara kita. Kita tahu dulu kita jahil, kita jahat. Kita curi, kita ambil hak dia, kita tipu dia. Kita pinjam duit, kita tak bayar duit dia. Dia merana kerana kita buat zalim pada dia. Kemudian datang keinsafan pada kita, kita minta ampun, kita minta maaf. Tetapi tidak cukup dengan minta maaf dalam soal hubungan dengan manusia. Kita mesti pulangkan haknya kepadanya. Apa dia? Apalah sekalipun. Kalau hartanya, duitnya, kena pulangkan. Kata Ali, dulu saya tak sedar, saya jahil, saya jahat. Saya ambil, saya tipu awak. Awak maafkan saya ya. Bila tiba-tiba Ali tu kata, ya, saya maafkan dengan syarat awak pulangkan semula. Memang menjadi kewajipan kita untuk memulangkan haknya. Cuma atas kita lah minta balik, minta kurang ke, atau apa yang boleh diredha untuk kita kan. Kerana kalau kita taubat sekalipun pada Allah, hubungan dosa kita dengan Allah, Allah akan ampunkan. Tapi terkait dengan manusia, walaupun dia mungkin seorang bukan Islam sekalipun, selagi mana dia manusia, selagi mana dia makhluk, kita kena bereskan hubungan kita dengan manusia dengan taubat-taubat yang sebenar-benarnya, insya-Allah ya. Saya harap persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita ni dan soalan lain mungkin saya akan sentuh selepas daripada ini, insya-Allah ya. Ini tanda-tanda orang yang jadikan, saya ulangi, taubat wazifatul umur. Taubat itu tugas sepanjang hidup kita. Setiap hari kita lakukan. Setiap hari kita lakukan. Baik. Boleh saya teruskan? InsyaAllah ya. Saya teruskan. Kalau ada yang kat tangan tu nak tanya ke apa, saya persilakan. Silakan ya. Kalau tak bertanya, boleh tulis ataupun kita boleh bersoal jawab dalam sesi-sesi kita di akhir nanti, insyaAllah ya. Baik. Kemudian kita tengok sebelum kita sambung tangisan kedua orang tua ni, kita bahas tadi tentang hadis, kita bincang tadi tentang hadis Nabi SAW beri amaran kepada kita tentang dosa-dosa yang besar. Yang besar antaranya syirik pada Allah, ini semua kita maklumlah. Kemudian dengan derhaka kepada kedua orang tua, dengan minum arak, dia sebaris dengan zina, dengan apa ni, dosa besar ni kan, kabair ni, dengan mencuri, dengan minum arak. Bayangkan, kita tak boleh bayangkan bagaimana seseorang boleh menderhakai kedua orang tuanya. Apatah lagi buat dosa lebih besar daripada itu. Yang kecil pun tak boleh, kan? Saya baca ke Tanah Akhbar beberapa hari lepas. Seorang anak yang baru dijamin, kat jamin oleh kedua orang tuanya, dibunuhnya mak ayah itu. Na'udzubillah min zalik. Tempat ni bukan di luar negara, tuan-tuan. Dalam negara kita. Ini satu benda yang sangat menggerunkan kita pada hari ini ya. Sangat menggerunkan kita pada hari ini. Kerana ada anak-anak pada hari ini bukan hanya tidak menghormati pada mak ayah, bahkan melangkaui batasan yang lebih jauh lagi daripada itu dengan memberi mudarat, dengan memberi keburukan kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tak adalah orang kita ni. Usahakan nak menyakiti tubuh mereka. Jangan sesekali menyakiti hati mereka walaupun sikit. Tuan-tuan ingat tak kisah? Saya rasa mungkin kita akan sampai. Saya nak kongsi satu kisah yang menarik, iaitu kisahnya Juraij Al-Abid. Pernah dengar? Kisah Juraij. Dulu saya pernah bawa kisahnya. Sahabat Nabi, ataupun bukan sahabat Nabi, tak pernah berjumpa Nabi, Uwais Al-Qarni ya. Hari ini saya nak share dengan tetamu ataupun jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kisah Juraij Al-Abid. Kisah ini Nabi cerita sendiri dari riwayat Abu Hurairah. Yang ini berlaku pada seorang lelaki yang Bani Israel. Kisah yang berlaku sebelum zaman Nabi. Nabi ceritakan. Namanya Juraij. Juraij ni seorang yang melakukan banyak ibadat. Banyak ibadat. Dia buat satu tempat khas untuk dia banyak ibadat kepada Allah. Bayangkan. Maknanya dia seorang abid gelaran untuk dia. Maknanya ibadat tak terhenti. Di tempat dia ibadat tu tak jauh tu ada satu kandang. Satu kandang lembu, seorang pengembala lembu yang sentiasa berzina dengan situ, dengan seorang pezina. Dan dengan pelacur-pelacur kat situ. Tak jauh daripada tempat dia beribadat. Satu hari nak cerita, Juraij ni semayang beribadah kepada Allah. Tiba mak dia datang.
Mak dia datang beri salam kat dia, dia masih meneruskan semayang dia. Mak dia panggil kali kedua, dia masih khusyuk lagi semayang dia tu. Kali ketiga mak dipanggil dia dengar kali dengan lebih jelas lagi. Dia pilih. Dia tanya dalam diri dia, nak jawab, nak terus semayang ke nak respon pada mak. Akhirnya sama juga, dia memilih untuk terus semayang. Mak dia terasa. 3 kali dia panggil anak dia yang kuat semayang ni, tak sahut panggilan dia. Akhirnya sebelum mak dia tinggalkan rumah tu, mak dia kata, moga Allah tidak akan mematikan kamu, melainkan kamu berjumpa dengan pelacur-pelacur. Mak dia pun tinggal. Berlalu beberapa masa, kemudian pelacur-pelacur yang disebutkan tadi ditangkap oleh raja dan dibawa kepada raja kerana melahirkan anak luar nikah. Raja bertanya pada pelacur itu, siapakah lelaki yang menyebabkan kamu melahirkan kandungan anak ini? Pelacur mengatakan, Juraj yang berzina dengan aku. Raja punyalah marah, dia sangka itu orang yang kuat ibadat, orang yang kuat semayang. Tapi lelaki inilah sebenarnya yang berzina. Dia pun arah pengawal-pengawal tentera pergi musnahkan tempat ibadat dan tangkap Juraj. Hancurkan tempat ibadat, tak ada guna semayang banyak. Kau buat dosa sehingga mengandung dan melahirkan anak haram ini. Bila sampai ke depan, Juraj tanya, apa kesalahan aku wahai raja? Oh, kau babak tanya. Panggil perempuan berzina tadi tu, pelacur tadi. Perempuan tu bawa anak tu sekali, kata Juraj. Jadi perempuan tu pun bawa anak dia. Juraj pun tanya direct kepada bayi kecil tu, siapakah ayah kepada kamu yang mengandung ini, yang beranak ni? Budak kecil atas pangkuan tu terus menjawab, yang ayah yang menjadi penanggungjawab kepada aku ni, kepada ibuku ni ialah pengembala lembu yang duduk tepi dekat dengan rumah ibadatnya Juraj. Ini contoh bayi yang ketiga, sebagai Nabi kata yang keempat, yang boleh cakap atas kandungan, masih kecil dalam buayan. Pertama Nabi Allah Isa AS. Yang kedua ialah kisahnya Nabi Yusuf AS. Yang ketiga ialah kisahnya ketika Ashabul Ukhdud. Seorang perempuan diarahkan untuk terjun dalam api. Dia sayang anak dia, kecil lagi dalam pangkuan dia. Dia sayang anak dia kena bakar sekali dalam parit tu. Ketika dia takut, tiba-tiba anak dia dalam pangkuan dia kata, mak, janganlah takut mak. Biarlah kita terjun dalam api yang panas ini kerana Allah akan janjikan syurga dan kebaikan untuk kita. Dan mak dia pun terus terjun kerana dia tak sangka saat itu Allah memberikan anaknya berkata-kata kepada kebenaran. Dan inilah contoh bayi yang keempat dari riwayat kata. Dunia ni ada 4 je bayi boleh cakap. Tuan-tuan jangan duk action nanti panik Ustaz. Ustaz, saya nak cucu saya orang yang kelima dah. Tak ada dah. Dalam dunia ni je bayi-bayi yang masa kecilnya Allah Ta'ala berikan dengan kekuasaannya dia boleh berkata-kata. Perempuan pelacur tadi anak dia kata, bukan Juraj yang berzina dengan mak aku, tetapi pengembala lembu yang berzina. Oh, jadi raja pun rasa bersalah. Dia pun tanya Juraj, kami dah robohkan tempat ibadat kau. Nak tak aku gantikan tempat ibadat kau dengan tempat yang kami bina dengan emas? Dia tak nak. Kalau gitu kami buat dengan perak, kau nak tak? Kami gantikan lebih baik. Dia tak nak juga. Habis kau nak macam mana? Gantikan tempat ibadat aku seperti mana sebelum ni, yang aku seronok beribadat dengannya. Kemudian dia pun tersenyum. Raja tanya, kenapa kau tersenyum wahai Juraj? Dia tersenyum apa? Dia teringat. Dia kata, inilah sebenarnya doa mak aku, nampak ni. Ketika aku sedang semayang, mak aku datang tegur 3 kali. Aku pilih Allah waktu tu. Aku rasa aku betul dah. Tapi aku lupa untuk jawab panggilan mak aku. Mak aku pernah berdoa kepada aku sebelum tinggalkan rumah. Janganlah anak aku ini meninggal dunia, melainkan dia didatangi oleh pelacur-pelacur. Ya Allah, tengok. Sebab tu masa dia masuk istana, dia tengok pelacur-pelacur senyum kat dia. Sebiji apa yang mak dia cerita, mak dia sebut. Tengok, ni istilah kita kata, masin mulut orang tua ni. Masin mulut kena jaga, kan? Jadi yang kita cerita ni bukan kisah dongeng. Inilah dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Hurairah. Yang Nabi SAW sendiri cerita tentang kisah Juraj, orang yang kuat ibadahnya kepada Allah. Tengok tuan-tuan. Kita ni belum tentu kuat ibadat lagi. Kalau orang yang kuat ibadat pun diuji oleh Allah dengan hubungannya mak ayah,
kita hari ni mungkin ada juga hubungan kita yang kita telah lakukan kepada orang tua kita. Walaupun benda kecil dengan sapaan. Sebab itu dalam fiqh, kan, kalau kita sedang semayang, kalau kita cam itu suara mak kita beri salam, dalam fiqh kita diizinkan untuk membuka pintunya, untuk berhenti dan solat untuk menyahut panggilan orang tua kita. Bayangkan, begitu luar biasa istimewanya Allah Ta'ala berikan dalam soal ibadat kepada Allah ni. Allah suruh kita jaga hubungan dengan mak ayah, hatta walaupun dalam solat. Uwais bin Qarni, mak dia nak pergi haji, dia dukung mak dia, tengok. Kan? Dia usaha sungguh-sungguh menunjukkan kecintaan Allah pada mereka yang melakukan kebaikan pada orang tuanya. Sebab tahu, dampak dia, kesan dia pasti akan ada. Orang yang buat baik pada mak ayah ni, tengok kehidupan dia. Cuba tengoklah sekeliling kita. Cuba tengok adik-beradik kita. Tak jauh. Yang mak kita sayang pada dia. Yang mak kita letak keyakinan pada dia. Terutamanya mak yang hatinya dekat kepada Allah. Mak yang juga hatinya cenderung untuk menyayangi juga orang-orang yang baik. Ya? Sebab tengok kehidupan dia baik, dia berkati oleh Allah. Mungkin tengok anak-anak adik-beradik kita yang mungkin tak senang mana. Tapi bila dia buat baik pada mak dan ayah dia ni, banyak keberkatan dalam hidup dia. Sama ada Allah letak pada rezeki dia, pada kebahagiaan dia, pada ketenangan pada hidup dia. Ramai orang yang buat baik tak baik pada mak ayah ni, satu benda yang dia mungkin kahwin dalam hidup dia. Dia tak akan ada ketenangan dalam hidup dia. Yakinlah, tidak akan ada ketenangan dalam hidup dia. Walaupun dia boleh berlakon, walaupun dia boleh luarannya tunjuk dia bahagia, sebenarnya dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia. Dan kalau dia tidak sempat bertaubat dan minta ampun dan maaf kepada orang tuanya dengan sungguh-sungguh, dan dia tidak akan bertaubat, sudah pasti sepanjang kehidupan dia, dia tidak akan memperolehi apa-apa keberkatan dalam hidupnya. Walaupun dia menyangka bahawa dia bahagia, walaupun dia menyangka bahawa dia kaya, memiliki segala-galanya, tidak bagi mereka yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kederhakaan kepada kedua orang tua mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin penutup kita tadi kisahnya Juraj menjadikan kita mengambil iktibar dan pengajaran. Hatta orang yang kuat ibadahnya kepada Allah tetapi tidak berbuat baik pada mak ayah, maka ianya tidak memberi apa-apa arti. Kerana doa dan redha orang tua itu menjadi prasyarat kepada redha Allah kepada diri kita, insya-Allah. Baik, tadi saya perasan ada soalan yang nak ditanya, iaitu soalan yang ditanya ialah mana tadi? Saya tengok soalan sikit. Nak mujahadah mengawal emosi nafsu. Bagaimana nak bermujahadah? Mujahadah ini ialah lawan. Jihad. Jihad. Daripada kataan jihad. Bagaimana nak kawal hawa nafsu, syahwat? Ada beberapa panduan yang diajar oleh para ulama kepada kita. Yang pertama ialah dengan solat malam kena bangun. Solat malam itu antara nak kawal nafsu. Solat malam kena bangun. Yang pertama. Yang kedua ialah baca Al-Quran dan cuba faham maknanya, iaitu tadabbur. Bagi kita faham. Sejukkan hati, tenangkan hati kita baca Quran. Yang ketiga, perbanyakkan puasa. Sebab itu puasa antara yang kuat ampuh untuk melawan nafsu. Sebab itu kata Nabi SAW, apabila kamu mampu untuk berkahwin, Nabi kata, maka kahwinkanlah. Kalau kamu mampu beri nafkah, beri belanja, kan? Maka kahwinkanlah. Maka kahwinlah. Kerana kahwin itu aghadul basar wa ahsanul faraj. Kerana kahwin itu dia menjaga pandangan mata, nafsu ni, dan juga menjaga kemaluan dan juga marwah. Perbanyakkan puasa. Puasa Isnin, Khamis, hari-hari putih, itu yang ketiga. Yang keempat ialah banyakkanlah zikrullah, lisan kita ni. Banyak zikir. Bila zikir banyak ni, dia akan daripada hati ni. Hubungan di mulut hati ni sentiasa tak putus ni. Di hati ingat, di zikir menyebut. Di hati insaf, di lisan ini menyebut ni. Istighfar, tahmid, takbir, banyakkanlah. Yang kelima yang diajarkan oleh ulama ialah bergaul dengan orang-orang soleh. Selama ni kita emosi kita, nafsu kita tak bagus. Sebab apa? Kita duduk dalam lingkungan siapa selama ni? Kita duduk siapa? Di kalangan orang tak baik ke orang baik? Jadi kita kena
latih nafsu emosi kita ni, duduk dengan orang baik-baik, duduk dalam SPAQ ni, alhamdulillah. Orang yang cintakan ilmu, orang yang tenang hidup mereka, orang yang penuh dengan keberkatan, kebaikan yang ada pada mereka. Bergaul dah. Dan seterusnya ialah lazimilah majlis-majlis ilmu seumpama ini. 5-6 perkara ni panduan yang diajar oleh ulama. Selain daripada kita menghindarkan daripada berbuat maksiat, mengawal nafsu kita, dan banyak berdoa. Sudah tentu, kekuatan orang beriman ni, dia kena doa pada Allah. Doa minta, ya Allah, mintalah aku ni yang boleh kawan nafsu aku, Allah. Emosi aku ni, Allah. Berilah kekuatan. Tidak ada kekuatan sesuatu daripada aku, melainkan Engkau yang memberi kekuatan itu padaku, ya Allah. Ini kan. Dan bila sebut mujahadah ni, kena lawan lah. Jihad kan lawan. Nafsu dia ada kita je. Para sahabat lebih besar, mereka terpaksa melawan musuh yang nyata di hadapan mereka. Kita ni hanya berlawan dengan diri kita saja. Lawan dia. Kita jangan jadi macam keropok. Keropok tahu, keropok keping orang Terengganu kata kan. Lepas goreng tu, ramai sikit hancur. Tak boleh macam tu. Baru taubat, besok tengok, oh Netflix ada cerita sedap layan emosi. Tengok balik. Cerita yang habiskan masa, buang masa kita. Tengok balik cerita kan. Pergi balik panggung wayang. Baru malam tadi taubat kepada Allah, tak nak buat dah benda tu yang buang masa, yang lalaikan kita. Tiba-tiba iman kita serapuh. Tak mujahadah gitu. Kan? Dah elok dengan kuliah ilmu ni, ya Allah, pani aku nak, Ustaz, saya nak banyak masa baca Quran, nak berzikir pada Allah, saya nak buat perkara manfaat. Besok kawan ajak pergi jalan kan, pergi mana tempat-tempat yang mendatangkan dosa. Semudah itu, sebab tak nak kecilkan hati kawan dan sebagainya. Jangan, bila sebut mujahadah ni, kita berani kata ya pada tempat yang kata ya, dan kita berani, dan kita bersungguh-sungguh, dan kita nekat untuk kata tidak pada tempat yang kita berani tepat untuk katakan tidak. Orang baik kata, jom lah ikut aku naik club, lama tak pergi. Katakan tidak. Itu mujahadah lawan. Boleh pergi ni, duit ada, lama tak pergi. Boleh jaga hati kawan. Bukan soal jaga hati kawan. Kita nak jaga iman kita. Kita nak jaga Allah dengan hubungan dengan kita. Jadi kalau tanya bagaimana nak mengawal nafsu, ikut 5-6 kaedah yang dianjurkan oleh ulama. Selain kita mesti ada ketahanan, dan kita mesti berdoa kepada Allah, minta kekuatan itu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa doa ni. Doa ni boleh baca ketika akhir solat. Boleh baca yang Nabi anjurkan. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk aku ingat padamu, ya Allah. Untuk aku bersyukur padamu, ya Allah. Untuk aku memperelokkan urusan ibadahku kepadamu, ya Allah. InsyaAllah. Baik. Ustaz boleh bagi doa pagi dan petang terus masuk syurga. Tadi yang saya sebutkan tadi, nanti saya akan share mungkin dengan Puan Zainun ataupun Bonda ataupun musuh kita dalam WhatsApp nanti boleh edarkan, iaitu Sayyidul Istighfar. Doa yang siapa baca waktu paginya, meninggal waktu petang masuk syurga, baca waktu petang atau malam, meninggal waktu pagi, dia akan masuk syurga, iaitu Sayyidul Istighfar. Doa tadi yang saja, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir. Ustaz, bila kita tinggalkan mak kita untuk belajar madrasah, kita dapat pahala. Bila jaga mak kita juga dapat pahala. Mana lebih afdal untuk kita? Tak ada masalah. Sebuah kebaikan untuk mak ayah yang mereka redha. Bukan kita redha, yang dia redha. Kita tanya, mak nak belajar ke mak nak duduk dengan saya? Mak kata walaupun mak tak belajar, mak suka duduk dengan kau. Itu yang paling utama. Tapi kalau dia kata, Lin, mak suka duduk dengan kau kan, tapi mak rasa nak belajar, boleh tak hantar mak sini? Kita akan buat apa yang dia nak, selagi mana tidak bercanggah dengan syarat. Sekarang ni masa kita nak menggembirakan mereka. Tanya, dulu masa kecil dia tanya kita nak apa, betul tak? Nak mainan mana? Kadang-kadang kita tunjuk mainan yang mahal, duit dia tak ada, dia beli juga. Sekarangnya masanya kita. Mak kata dia dengar kawan-kawan belajar, dia nak pergi belajar. Tengok, berapa lama dia bertahan, itu cerita lain. Yang pertama, kita redha, kita buat apa yang dia suka dulu, yang dia nak sekarang. Kita pergi kedai handphone, kita tanya, mak, saya pun mak dah rosak, mak nak yang mana? Tiba-tiba mak kita tunjuk harga yang lebih mahal apa kita ada. Memang kita mampu dan mak pun ada kemampuan kita. Tapi kita akan sedaya upaya korbankan apa yang kita miliki. Sesungguhnya itu pengorbanan yang sangat besar. Kita tahu, duit kita ada. Ingat tak kisah saya bawa kat tuan itu, kisah 3 orang terpangkat dalam gua? Walaupun anak dia, isteri dia tak minum lagi susu tu, dahaga, dia simpan susu itu untuk diberikan pada mak ayah dia. Dan akhirnya Allah Ta'ala menjawab doanya, dia diselamatkan daripada gua yang tertutup. Kisah ini kisah teladan yang benar datang dari Nabi SAW. Jadi kalau tanya kepada kita,
antara dua kebaikan yang kita buat, dua-duanya dapat pahala di sisi Allah. Tadi dan rumah kita jaga, yang kita hantar mungkin duit belanja kita, yang kita bayar. Tanya yang mana yang diinginkan oleh mak ayah kita, bukan yang kita inginkan. Ya, insya-Allah mudah-mudahan kita diberi peluang oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita atau salah satunya, dan mudah-mudahan itu jalan pahala untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, kerjasama dan juga interaksi kita pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian kita tentang birrul walidain, berbuat baik pada mak ayah, tentang taubat, tentang keberkatan dalam hidup ini memberi kebaikan kepada kita insya-Allah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Zainal Bonda dan seluruh yang hadir pada pagi ini. Saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya, segala yang baik itu daripada Allah, kurangan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Alhamdulillah. Jazakallah khair pada Ustaz Muhammad Hasbi yang merupakan pensyarah pengajian Islam ya dari UFSI ini, atas kesudian dan berkongsi ilmu. Ya, apabila seorang anak itu durhaka kepada orang tua, tentunya akan membawa pengaruh negatif pada kehidupannya, kerana ia merupakan kemungkaran yang nampak jelas dan merupakan perbuatan yang sangat berdosa besar di sisi Allah SWT. Dan tidak hanya ancaman di akhirat, malah hukuman durhaka itu kepada orang tua ni akan dipercepatkan oleh Allah SWT ketika di dunia ini lagi. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kefahaman bagi kita semua dengan kefahaman yang sahih ya dalam memahami syariat Allah SWT. Terima kasih juga kepada para jemaah yang sudi memberikan sumbangan bagi program majlis ilmu ini, dan dalam usaha kita lah untuk terus menghidupkan majlis ilmu seperti ini, dan semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki bagi kita semua. Dan Ustaz kita tangguhkanlah dahulu Ustaz kan dengan majlis ini dengan menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.